Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam diucapkan kepada semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam tuition online Perlis Mengaji kolaborasi bersama Jabatan Agama Islam Perlis dan juga Majlis Agama Islam Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama saya, Cikgu Abdul Manaf bin Hassan dari SMK Tengku Sulaiman. Kita akan bicarakan perkongsian ilmu bersama-sama pada malam ini berkaitan dengan mata pelajaran Pengajian Am Semester 2 9002. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping menyiapkan tugasan kerja khusus Pengajian Am 9004. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meluangkan masa bersama-sama Pengajian Am Semester 2 9002. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan mata pelajaran Pengajian Am Semester 2 ini, terlebih dahulu cikgu paparkan beberapa perubahan tarikh peperiksaan daripada sumber Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana untuk pengetahuan semua, khususnya anak-anak pelajar dan ibu bapa, bahawa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Semester 2 sepatutnya dilangsungkan pada 6, 12, 13 dan 14 Mei 2020. Memandangkan keadaan negara kita sekarang berada dalam keadaan PKP, insya-Allah akan ditunda pada 18, 19, 23 dan 24 November 2020. Dan seterusnya peperiksaan semester 3 kekal, bererti anak-anak pelajar akan menghadapi peperiksaan semester 3 terlebih dahulu. Dan sekiranya keputusan kurang memuaskan, maka boleh diulang untuk semester 2 pada 15 hingga 18 Mac 2021. Insya-Allah. Sama-samalah cikgu doakan semoga anak pelajar mendapat keputusan yang baik. Baiklah, kita teruskan untuk sukatan semester 2 Pengajian Am. Tema semester 2 anak-anak pelajar ialah Malaysia Maju dan Sejahtera. Berbicara soal Malaysia merupakan sebuah negara rentetan daripada semester 1 anak-anak pelajar, iaitu Malaysia Negara Berdaulat, yang mana terbentuknya sebuah negara itu hasil daripada kegigihan para pemimpin terdahulu dan akhirnya terbentuklah kerajaan dan rakyat, yang mana semester 1 rakyat memilih kerajaan melalui sistem pilihan raya demokrasi berparlimen. Baiklah, kita tidak boleh tinggalkan untuk memajukan Malaysia yang kita cintai ini dan sejahtera, maka kerajaan dan rakyat merupakan dua entiti yang sangat penting. Ya, para pelajar, kita harus faham bahawa kerajaan telah membina satu ideologi negara, iaitu rukun negara yang mempunyai 5 prinsip dan seterusnya wawasan 2020 yang mempunyai 9 cabaran dan dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan, iaitu melibatkan dasar ekonomi, sosial dan budaya dan seterusnya pentadbiran. Manakala rakyat tidak boleh diketepikan. Kedua-dua entiti ini sangat penting dalam menjadikan Malaysia maju dan sejahtera. Maka rakyat merupakan modal insan, tenaga kerja dan juga pendukung kepada dasar-dasar kerajaan. Okey, baiklah, kita teruskan kepada beberapa petunjuk ya negara maju dan sejahtera seperti agama dan kepercayaan, ekonomi, politik, prasarana, sosial dan budaya, ekologi dan juga sains dan teknologi. Cikgu tidak berniat untuk memanjangkan petunjuk-petunjuk negara maju dan sejahtera kerana kebanyakan soalan daripada petunjuk-petunjuk negara maju dan sejahtera ini akan disoal dalam soalan struktur ya para pelajar, calon-calon STPM. Baiklah. Seterusnya kita lihat kepada format peperiksaan semester kedua yang harus difahami oleh para pelajar dan juga ibu bapa khususnya, kerana peperiksaan STPM ini sudah berubah ya. Yang pertama kita lihat kepada format peperiksaan semester 2 bahagian A. Soalan struktur sebanyak 15 markah, yang mana 4 soalan yang harus ataupun wajib dijawab oleh semua calon.
Dan seterusnya bahagian B. Bahagian B ialah linear kepada bukan linear. Bermaksud di sini, satu petikan akan diberikan sama ada melibatkan laporan ekonomi, jabatan perangkaan dan yang sebagainya. Yang mana daripada data-data tersebut, anak-anak pelajar harus melukis graf ataupun carta pie mengikut kehendak soalan. Yang mana para pelajar perlu memilih sama ada soalan 5 atau soalan 6. Markahnya ialah 20 markah, maka calon dikenaki memilih satu soalan sahaja. Dan bahagian C. Bahagian C merupakan bahagian esei yang memperuntukkan 25 markah, iaitu sebanyak 2 soalan dikemukakan, soalan 7 dan soalan 8. Calon dikenaki memilih satu soalan sahaja. Jadi jumlah markah keseluruhan peperiksaan semester 2 ya, calon-calon STPM ialah 60 markah, yang mana memberi wajaran sebanyak 22%, yang mana kerja khusus pula akan membantu sebanyak 20%, dan cikgu berasa sekarang anak-anak pelajar telah berlumba-lumba ataupun berjuang untuk menyiapkan tugasan kerja khusus pada masa cuti ini. Dan seterusnya, masa peperiksaan ini sangat penting ya, anak pelajar, yang mana diperuntukkan sebanyak 1 jam 30 minit sahaja, yang mana anak-anak perlu menjawab, calon-calon perlu menjawab bahagian A, B dan C. Bersama-sama cikgu pada hari ini kita akan bincangkan satu bahagian saja, iaitu bahagian C, esei, yang memperuntukkan markah sebanyak 25 markah. Baiklah, bahagian C cikgu tekankan pada hari ini anak-anak pelajar, iaitu teknik menulis esei pengajian am semester 2 9002. Untuk kita kongsikan bersama. Pada hari ini cikgu berniat untuk berkongsi ilmu, khususnya kepada anak-anak pelajar calon yang sederhana dan juga calon yang agak lemah dalam mengarang esei. Tapi kalau calon yang pandai pun tidak ada masalah ya, kalau kita menggunakan teknik yang cikgu berikan di sini. Pertama, di sini cikgu gariskan beberapa panduan kepada calon. Pertama, calon diwajibkan memberikan 5 idea sahaja. Setiap idea akan diberikan 2 markah. Idea yang tepat dan juga huraian yang baik juga 2 markah. Panjang karangan tidak boleh melebihi 400 patah perkataan. Seterusnya, yang ketiga, pendahuluan dan kesimpulan wajib ada. Buat secara ringkas sahaja, 2 ayat sudah memadai. Dan seterusnya, yang keempat, untuk perenggan idea, pastikan satu perenggan hanya dikemukakan 1 idea sahaja. Dan yang seterusnya, setiap perenggan mesti dimulakan dengan ayat idea yang jelas. Maksud cikgu yang tepat, yang jitu. Tiada contoh atau huraian dalam ayat idea. Dan yang seterusnya juga penting sebagai peringatan, ayat idea yang tidak diletakkan di awal ayat bagi setiap perenggan. Contohnya idea berada di tengah-tengah ataupun di akhir perenggan. Okey, yang cikgu warnakan warna biru di sini akan diberikan 1 markah sahaja. Begitu juga dengan huraian, walaupun baik tetapi idea berada di tengah-tengah atau di akhir perenggan juga akan diberikan 1 markah sahaja. Ya? Baik. Beberapa panduan telah cikgu berikan dan seterusnya kita selami perincian pemarkahan. Bak kata orang tua-tua ya, anak-anak pelajar, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta. Jadi kita harus mengenali bagaimana perincian pemarkahan sebanyak 25 markah tersebut. Yang dibahagikan kepada idea sebanyak 10 markah, iaitu 5 idea darab 2, 10 markah. Begitu juga dengan huraian, okay, 10 markah. Juga huraian yang baik, 5 darab 2, 10 markah. Markah bahasa ialah 4 markah. Yang mana markah bahasa ini akan dipotong setiap kali sekiranya berlaku 4 kesalahan struktur ayat, akan dipotong 1 markah, dan 8 kesalahan tata bahasa yang melibatkan tanda bacaan, ejaan. Tetapi ejaan yang berulang tidak dikira, 8 kesalahan akan dipotong 1 markah. Manakala format ini sangat penting. Format ini walaupun 1 markah, yang mana pelajar perlu menulis pendahuluan dan kesimpulan. Walaupun 1 ayat, tetap dikira markah format ini. Baiklah ya, anak-anak pelajar, yang seterusnya cikgu akan teruskan teknik menjawab. Teknik ini cikgu khususkan kepada pelajar yang sederhana dan juga agak lemah lah. Okay? Dan boleh ditingkatkan kalau pelajar yang pandai ataupun bijak boleh mengolah dengan cara yang lebih baik.
walau bagaimanapun isi diberikan keutamaan dalam subjek mata pelajaran pengajian am ini ya. Pertama, analisis isu soalan terlebih dahulu. Apabila soalan kita baca, analisis dulu isu apa yang dikemukakan dalam soalan tersebut. Yang seterusnya, kenal pasti kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Sama ada langkah, punca, manfaat, kepentingan, cabaran, halangan dan sebagainya. Dan seterusnya, kenal pasti kombinasi jawapan. Nanti cikgu akan jelaskan dengan lebih lanjut lagi, iaitu kombinasi jawapan sama ada 5 tambah 0, 3 tambah 2 atau 1 tambah 4. Ataupun ini boleh diterbalikkan 2 tambah 3. Tidak ada masalah ya. Okey. Setelah kita kenal pasti semua ni, kita senarai pendekkan semua idea yang kita ketahui. Anak-anak pelajar, bagaimana kita nak mendapatkan idea yang mantap, yang jitu, yang padat dalam mata pelajaran pengajian am? Kita perlu ya membuat pembacaan luas. Sebab mata pelajaran pengajian am tidak ada buku teks khusus ya. Maka kita harus membaca majalah, sumber daripada internet, jurnal, buku-buku rujukan, akhbar harian, risalah kerajaan. Kita perlu melayari Jabatan Penerangan dan sebagainya untuk kita memantapkan idea-idea kita. Kemudian idea-idea tadi kita susun mengikut keutamaan sebelum kita mengarang. Dan di akhir sekali, cikgu mencadangkan masa untuk menulis karangan ialah 30 hingga 35 minit bergantung kepada kebijaksanaan calon untuk membahagikan masa dalam situasi ini. Baiklah, anak pelajar, setelah kita mengetahui perincian pemarkahan, maka pada hari ini cikgu akan kongsikan apakah topik-topik yang harus diberikan keutamaan dalam mata pelajaran pengajian am yang melibatkan Malaysia maju dan sejahtera. Maka fokus dia ialah kepada kerajaan, iaitu ideologi negara, wawasan 2020 yang kita capai sepatutnya pada tahun ini. Tetapi siapa sangka kita mampu merancang, tapi Yang Maha Esa itu adalah perancang yang sebaik-baiknya. Kita harus menerima hakikat itu. Ya, kita sama-sama berdoa. Dan seterusnya, dasar-dasar pembangunan yang melibatkan ekonomi. Kita lihat ekonomi digubal dari semasa ke semasa. Dasar sosial dan budaya serta pentadbiran negara, maka kita tidak boleh lupa juga kepada rakyat yang juga terlibat dalam memacu pembangunan negara ke arah Malaysia maju dan sejahtera yang kita impikan, kerana rakyat merupakan modal insan, tenaga kerja, pendukung kepada dasar-dasar kerajaan. Ini yang kita harus akui. Ya? Dan seterusnya, kita lihat kepada isu cabaran dan penyelesaian yang mana skop-skop ini harus diberikan keutamaan, iaitu agama dan kepercayaan, ekonomi, politik, prasarana, sosial dan budaya, integrasi dan perpaduan, ya, ekologi, sains dan teknologi. Semua topik ini harus dikuasai oleh pelajar. Kita tak boleh main spot-spot ya. Kita harus memahami setiap topik yang dibicarakan, kerana setiap aspek yang ada dalam tajuk topik yang cikgu berikan ini, inilah yang akan dikemukakan soalan dalam peperiksaan. Ya? Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan analisis topik-topik yang harus diberikan penekanan. Memandangkan STPM semester 2 ini, kita harus kuasai semua topik. Contoh cikgu berikan di sini dalam analisis soalan esei ya, dari tahun 2013 hingga tahun 2019 dan jangkaan. Pertama, kita lihat topik-topik yang telah cikgu senaraikan ini harus dikuasai oleh para pelajar, khususnya calon STPM. Rukun negara wajib kita fahami. Rukun negara yang telah digubal ya oleh kerajaan pada 31 Ogos 1970. Kenapa? Kerana pada ketika itu berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Kita harus ingat, hidup sesebuah negara tanpa ideologi ibarat pokok yang tidak ada akar tunjang anak-anak pelajar. Bila-bila sahaja boleh tumbang. Maka atas dasar itulah kerajaan telah menggubal rukun negara sebagai pasak, sebagai ideologi yang harus dipegang oleh seluruh rakyat Malaysia yang cintakan tanah air ini. Seterusnya, kita lihat pula wawasan 2020. Nampaknya soalan wawasan 2020 merupakan soalan yang popular. Agama dan kepercayaan, walaupun kita lihat di sini tidak pernah keluar dalam soalan esei, tetapi pernah disoal di dalam soalan struktur, yang mana kepentingan menghayati agama masing-masing untuk Malaysia maju dan sejahtera. Ekonomi, ini agak topik yang penting. Politik
juga penting. Prasarana, sosial dan budaya, kita nak lihat kekerapannya sangat banyak. Kerana banyak isu yang melibatkan sosial dan budaya. Khususnya ekologi, sains dan teknologi, integrasi dan perpaduan. Cikgu tidak mau mengulas dengan lebih panjang, maka apa yang cikgu harus tekankan di sini ialah anak-anak pelajar perlu memahami, khususnya calon-calon STPM harus memahami dan menguasai semua topik. Merangkumi apa? Merangkumi faktor, merangkumi punca, merangkumi sebab, langkah, usaha, kepentingan, kesan atau impak, kebaikan, kelebihan, manfaat ataupun cabaran, semua tadi, dan juga halangan yang melibatkan aspek-aspek tadi. Rukun negara, wawasan 2020, agama dan kepercayaan, ekonomi, politik, prasarana, sosial dan budaya, ekologi, sains dan teknologi, serta integrasi dan perpaduan. Baik ya, kita teruskan setelah kita mengenali, setelah kita menguasai, maka pada hari ini cikgu cuba membawa satu topik esei yang cukup penting ya, yang pernah disoal. Kita akan bincangkan bersama-sama. Daripada tajuk ini, cikgu akan bantu untuk anak-anak pelajar menguasai teknik untuk mengarang dengan lebih mudah, khususnya kepada calon-calon yang sederhana dan juga yang agak lemah sedikit. Ya? Baik, kita baca bersama-sama. Sekiranya anak-anak pelajar sudah ada alat tulis, kertas dan sebagainya, bolehlah bersama-sama dengan cikgu bagi kita membincangkan isu berkaitan dengan topik ini. Baik, pertama kita lihat penghayatan dan pengamalan prinsip rukun negara adalah penting dalam kalangan semua warga negara Malaysia. Baik, apakah isu soalan ini? Kita kena pasti dulu. Isunya ialah rukun negara. Apa kehendak soalan ini? Kehendak soalannya ialah adalah penting, yang cikgu merahkan warnanya di situ, iaitu kepentingan menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Maksud penyataan soalannya ialah penghayatan dan pengamalan. Maksudnya kepentingan seluruh warga negara Malaysia, kita semualah ya, menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Dan apakah kombinasi bagi soalan ini? Kombinasi bagi soalan ini ialah 5+0. Bermakna soalan ini kita perlu memberikan 5 isi kepentingan menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Baiklah anak pelajar, kita teruskan. Apabila kita sudah fahami, lihat, kita cambahkan idea kita. Sekiranya dalam peperiksaan, anak pelajar buatlah catatan ya, di dalam kertas soalan ataupun kertas garisan yang telah diberikan itu, buat sedikit catatan, cambahkan idea tadi. Walaupun soalan kita nakkan 5 isi, cambahkan lebih. Kemudian susun mengikut keutamaan isi. Di sini cikgu bantu bersama-sama, iaitu cikgu cambahkan isi tersebut, kepentingan menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara, membentuk perpaduan rakyat berbilang kaum, meningkatkan semangat patriotik, mengukuhkan jati diri, membentuk warga negara yang bermoral dan beretika, dan seterusnya membentuk sebuah masyarakat yang liberal serta memelihara cara hidup yang demokratik. Ini cikgu cambahkan. Kemudian cikgu susunkan. Begitu juga anak-anak pelajar nanti susunkan keutamaan isi itu mengikut yang mana kita nak letak terlebih dahulu. Yang mana kita boleh hurai dengan lebih baik. Ya? Baik. Pertama, kita harus faham bahawa 5 isi kita perlu tulis, tadi cikgu dah kata, pendahuluan. Pendahuluan cukup sekadar 2 ayat saja. Tapi kalau tak mampu, 1 ayat pun tak apa. Tapi kalau 1 ayat ibarat manusia, kita berjalan, kita menggunakan 2 kaki. Kalau kita ada 1 kaki, kita boleh berjalan. Cuma tidak begitu sempurna. Ya? Baik. Di sini cikgu berikan contoh pendahuluan. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara. Ini merupakan satu fakta. Kalau anak pelajar tak boleh pun tak ada masalah. Tulis saja janji 2 ayat. Okey, kemudian oleh itu jawab penyataan soalan. Rukun negara perlu dihayati oleh semua warga negara Malaysia. Cukup. Ya? Baik. Dan seterusnya cikgu telah letakkan idea ataupun isi yang pertama, membentuk perpaduan rakyat berbilang kaum. Baik. Kita timbulkan teknik persoalan. Ya, kita timbulkan teknik persoalan. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Apakah kesannya? Anak-anak pelajar sudah biasa mengikuti
berbentuk persoalan ini ketika SPM untuk menjawab soalan bahasa Melayu. Hari ini cikgu teruskan lagi. Pertama, membentuk perpaduan rakyat berbilang kaum. Kenapa? Mengapa perlunya? Kerana rukun negara menjadi doktrin masyarakat majmuk. Bagaimana rukun negara menjadi panduan ke arah pembentukan perpaduan nasional? Apa kesannya sekira rakyat menghayati dan membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum ini melalui penghayatan terhadap rukun negara, maka melahirkan perasaan saling menghormati dan bertolak ansur. Maka huraian yang keempat, iaitu ayat contoh ataupun rumusan kecil, maka mulakan ayat dengan sebagai contoh. Ataupun jelaslah bahawa. Maka dalam satu perenggan, anak-anak pelajar perlu tulis 4 atau 5 ayat saja dengan syarat idea yang tepat. Boleh ikut? Dan seterusnya, cikgu akan pandu anak-anak pelajar bagaimana kita membina perenggan yang pertama, iaitu perenggan isi. Ya? Baik, kita lihat di sini. Cikgu ambil semula pernyataan yang terdapat di dalam soalan. Bagi pelajar yang sederhana dan lemah, gunakan teknik ini. Tapi bagi pelajar yang pandai, letakkan isi itu sangat penting. Ya? Idea sangat penting pada ayat yang pertama setiap perenggan. Baik, kita lihat di sini. Cikgu letakkan ayat pernyataan soalan. Penghayatan dan pengamalan prinsip rukun negara dapat membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Cukup sampai di situ untuk ayat isi. Mengapa? Mengapa pentingnya? Kerana rukun negara menjadi doktrin kepada masyarakat majmuk di negara ini untuk hidup bersama-sama dengan penuh aman, dengan aman dan harmoni. Bagaimana? Maka rukun negara juga menjadi panduan ke arah pembentukan perpaduan nasional yang lebih erat dalam kalangan masyarakat tanpa mengira keturunan dan agama. Akhirnya, apa kesannya kepada negara sekiranya rakyat Malaysia menghayati prinsip rukun negara? Perkara ini akan melahirkan perasaan saling menghormati dan bertolak ansur serta menjauhi permusuhan antara kaum. Maka ayat ini adalah optional. Ayat yang terakhir sebagai contoh dan juga jelaslah bahawa ini optional. Nak letak pun tak apa anak pelajar, tak letak pun tak apa. Dengan syarat ayat yang telah kita buat tadi, ketiga-tiga huraian kita mantap, maka kita layak untuk mendapat 2 markah. Cikgu letakkan di sini sebagai panduan, jelaslah bahawa ambil balik pernyataan isi tadi, rukun negara menjadi ideologi yang harus dihayati oleh warga negara Malaysia. Lengkap anak-anak pelajar, satu perenggan dengan markah penuh. Ya, baik, kita teruskan terbang ke perenggan yang kedua bagi isi yang kedua. Ya, anak-anak pelajar, cepat sangat tak? Kalau rasa cepat, cikgu mengejar masa sebenarnya. Tak apa, nanti kita boleh bincangkan lagi. Baik, kita lihat susunan idea yang kedua, iaitu melahirkan rakyat Malaysia berjiwa patriotik. Ya, huraian kenapa atau mengapa? Kerana prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara dapat melahirkan rakyat Malaysia yang rela berkorban, setia kepada negara. Bagaimana menjadi warga negara yang bertanggungjawab, memelihara keamanan dan kemakmuran negara? Apa kesannya? Maka maruah negara terpelihara kerana rakyat yang mempunyai jati diri yang teguh. Maka huraian yang keempat, contoh ataupun rumusan kecil, optional, cikgu katakan tadi, letakkan sebagai contoh dan jelaslah bahawa, maka cikgu pandu untuk perenggan yang kedua, kita letakkan selain itu. Sebagai penanda wacana, untuk apa anak-anak pelajar? Untuk kita menjaga unsur-unsur bahasa, koheren dan kohesi agar kita dapat markah dengan baik. Tak maulah markah dapat 1,5, ya. Pelajar tingkatan 6. Baik, kita letakkan penanda wacana. Selain itu, ambil balik pernyataan ayat dalam soalan tadi. Penghayatan dan pengamalan prinsip rukun negara dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik. Isi kita yang kedua. Ya, mengapa? Kenapa? Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara dapat melahirkan rakyat yang rela berkorban, setia kepada negara dan menghormati perlembagaan persekutuan. Ya, bagaimana situasi ini akan melahirkan warga negara Malaysia yang bertanggungjawab dalam memelihara keamanan dan kemakmuran negara. Akhirnya, apakah kesannya kepada negara anak-anak pelajar?
kesannya maruah negara akan terpelihara kerana mempunyai warga negara yang berjiwa patriotik dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Jelas anak-anak pelajar? Boleh ikut? Alhamdulillah, cikgu teruskan sebagai garis panduan yang seterusnya untuk kita bina isi yang ketiga. Iaitu idea yang ketiga, cikgu letakkan di sini, membentuk warga negara yang bermoral dan beretika. Ya, kenapa pentingnya warga negara yang bermoral dan beretika? Apabila penghayatan dan pengamalan kepada rukun negara ini tersemat dalam jiwa mereka. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan mampu menerapkan kepercayaan beragama, kerohanian dan budi pekerti yang luhur. Sebab itulah prinsip rukun negara yang pertama, para pelajar, diletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Ya? Kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian bagaimana pengamalan nilai kesopanan dan kesusilaan dapat membentuk warga negara yang bertata susila dan bermoral tinggi. Ini adalah prinsip yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Akhirnya, apakah kesannya sekiranya rakyat menghayati dan mampu membentuk warga negara yang bermoral dan beretika, akan melahirkan masyarakat yang mempunyai kepribadian yang dan tingkah laku yang selari dengan nilai-nilai murni. Dan seterusnya, huraian yang keempat ini opsional, letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Sebagai contoh, jelaslah bahawa. Jadi, anak-anak pelajar, cikgu letakkan bagaimana kita nak membina perenggan yang seterusnya, iaitu kita letakkan penanda wacana seterusnya. Ya, bagi menampakkan kematangan dalam kita menghuraikan idea tersebut. Seterusnya, kita lihat seterusnya, cikgu baca ya. Pengamalan dan penghayatan prinsip rukun negara akan membentuk warga negara yang bermoral dan beretika. Dapat markah di situ, tepat ideanya. Jadi, mengapa? Kenapa? Ya, pengamalan prinsip kepercayaan kepada Tuhan mampu menerapkan kepercayaan beragama, kerohanian dan budi pekerti yang luhur dalam kalangan masyarakat. Bagaimana di samping itu pengamalan nilai kesopanan dan kesusilaan dapat membentuk warga negara yang bertata susila dan bermoral tinggi. Ya, jadi kesannya kepada negara, kita letakkan situasi ini akan melahirkan warga negara yang mempunyai kepribadian yang mulia berteraskan nilai-nilai murni. Ya, maka ayat yang terakhir cikgu dah jelaskan tadi secara opsional. Sebaik-baiknya letaklah ya. Kalau tak letak pun tak ada masalah ya. Jelaslah bahawa rakyat yang bermoral dan beretika akan memartabatkan maruah negara. Ambil balik ayat pernyataan isi di atas. Baik, jelas? Kita akan menjurus kepada perenggan yang seterusnya. Untuk isi yang seterusnya, cikgu dah susun tadi, cikgu letakkan mengukuhkan jati diri. Ya, boleh tambah tak apa, mengukuhkan jati diri bangsa. Baik, huraian kenapa mengapa, anak pelajar boleh ambil, melahirkan rakyat yang berdisiplin, bertimbang rasa dan berkebolehan menghadapi pelbagai cabaran. Okey, bagaimana? Mempunyai daya saing yang sihat. Apa kesannya? Masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri, sebaliknya bertindak rasional dalam semua perkara. Ayat huraian yang keempat, contoh atau rumusan kecil macam biasa, ya. Dan cikgu pandu lagi untuk perenggan yang keempat. Ya, di sinilah kebijaksanaan anak-anak pelajar untuk menggunakan ayat pasif atau ayat aktif yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Sebab tu cikgu katakan tadi bahawa pengajian am ini merupakan subjek yang merentas semua mata pelajaran. Ada fakta geografi, ada fakta sejarah, ada fakta kimia, matematik, bahasa Melayu dan sebagainya. Ya, jadi kita letak dahulu isi di hadapan kali ini ya. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan hasil daripada penghayatan dan pengamalan prinsip rukun negara. Mengapa? Rakyat yang mempunyai jati diri sanggup menghadapi cabaran dan dugaan dalam mempertahankan diri, agama, bangsa dan negara. Ya, bagaimana? Situasi ini dapat melahirkan generasi yang berdaya saing dalam mendepani arus globalisasi. Apa kesannya, para pelajar? Implikasinya, warga negara yang mempunyai jati diri tidak mudah terpengaruh dengan anasir subversif
yang boleh merosakkan maruah diri dan negara. Kalau anak pelajar tak boleh nak menguasai anasir subversif, anak pelajar boleh letakkan saja, tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Tak ada masalah anak pelajar, bukan wajib. Ini menampakkan kematangan kita dalam huraian. Dan cikgu letakkan kali ini sebagai contoh, mereka tidak terlibat dalam gerakan puak pelampau yang boleh menjejaskan imej negara. Lengkap perenggan yang keempat anak pelajar. Boleh ikut? Boleh faham? Cikgu harap anak pelajar boleh memahami, dan cikgu letakkan seterusnya kita bincangkan idea atau isi yang kelima, ya. Kepentingan menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara membentuk sebuah masyarakat yang liberal. Apakah yang dikatakan masyarakat yang liberal? Dan kenapa? Mengapa kita perlu masyarakat yang liberal? Ya, iaitu masyarakat yang liberal mempunyai kebebasan untuk mengamalkan agama, adat resam dan kebudayaan masing-masing di samping memelihara budaya kebangsaan. Bagaimana kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia menjadi sumber kekuatan bangsa dan negara? Apa kesannya sekiranya masyarakat tersebut bersikap liberal? Maka Malaysia menjadi negara contoh di persada antarabangsa. Dan huraian yang keempat, seperti biasa, sebagai contoh dan juga ambil balik ayat penyata isi di atas. Ya, cikgu pandu untuk kita lengkapkan perenggan isi yang kelima anak pelajar. Biasanya kita letakkan akhir sekali. Kalau anak pelajar tak mau letak akhir sekali pun tak ada masalah, ya. Teruskan mula dengan penghayatan pun boleh. Cuma cikgu letakkan di sini akhir sekali, penghayatan dan pengamalan prinsip rukun negara dapat membentuk sebuah masyarakat yang liberal. Letakkan dahulu isi. Ya. Bagaimana, kenapa dahulu masyarakat yang liberal mempunyai kebebasan untuk mengamalkan agama, adat resam, kebudayaan masing-masing di samping memelihara budaya kebangsaan. Bagaimana? Kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia menjadi sumber kekuatan bangsa dan negara. Apakah kesannya anak pelajar? Implikasinya, nama Malaysia terkenal di persada dunia sebagai sebuah negara yang aman dan harmoni walaupun mempunyai rakyat berbilang kaum. Dan cikgu letakkan ayat terakhir sebagai contoh. Masyarakat Malaysia menyambut perayaan pelbagai kaum dalam suasana yang harmoni. Jadi ayat-ayat dalam mata pelajaran pengajian am tidak perlu bombastik anak-anak pelajar. Kadang-kadang kita sendiri tak faham apa perkataan yang kita gunakan. Biarlah ayat itu mudah difahami apabila dibaca orang faham apa yang kita nak sampaikan. Isi yang tepat itu sangat penting. Dan sebagai melengkapkan untuk mendapat format iaitu 1 markah, maka kita bincang kesimpulannya. Sudah kata tadi, kesimpulannya, anak pelajar letak saja kesimpulannya. Tidak perlu sebagai konklusi, generalisasinya, justifikasinya. Pengajaran ini perlukan ayat yang mudah difahami. Maka cikgu cadangkan di sini. Letakkan kesimpulannya, diikuti oleh kita bagikan rumusan, ayat topik kita, isu kita, rukun negara harus dilihat sebagai kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini. Ya, kita letakkan di sini pandangan, cadangan ataupun pendapat, iaitu oleh itu. Cikgu syorkan letak oleh itu adalah wajar rukun negara dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Ya, bila letak pandangan ataupun cadangan anak pelajar, janganlah letak suka-suka hati kita macam tu kan, tak boleh lah. Pada pandangan saya macam ni, pada pandangan saya macam ni, pada pendapat, tak boleh. Letakkan bagi sesuai. Ya, bagi sesuai dengan kehendak soalan, bagi menampakkan kematangan kita sebagai calon STPM. Ya, baik. Lengkaplah 7 perenggan dalam esei semester 2. Anak-anak pelajar boleh faham? Cikgu harap semua boleh faham. Dan seterusnya, cikgu letakkan di sini soalan perbincangan. Ya, soalan perbincangan. Baik. Mengapa cikgu letak soalan perbincangan di sini? Untuk cikgu nak memberitahu tentang kombinasi jawapan yang seterusnya. Tadi 5 tambah 0. Dan seterusnya, soalan perbincangan di sini kita bincang bersama-sama. Ya, cikgu bacakan. Kehijauan dan keindahan alam sekitar semakin terancam akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal. Cikgu merahkan akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal,
Keadaan ini memberi kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. Jelaskan. Baik, isu apa anak pelajar? Isu alam sekitar. Okey, tema ekologi. Topik ekologi. Kehendak soalan di sini ada dua. Kita lihat, pertama aktiviti manusia yang tidak terkawal dan kesan kepada keseimbangan ekologi. Ada dua bahagian soalan ini, iaitu aktiviti manusia yang tidak terkawal. Senang je anak-anak pelajar. Manusia apabila aktiviti yang tidak terkawal, sudah semestinya kesan kepada keseimbangan ialah kesan negatif. Maka kombinasi jawapan ialah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Apa maksudnya? 2 idea boleh juga ambil dari aktiviti manusia yang tidak terkawal. 3 idea kesan kepada keseimbangan ekologi. Baik ya? Ataupun 3 tambah 2. Okey, baik. Anak-anak pelajar, kita dah kenal pasti, maka kita cambahkan idea kita begini. Ya? Kita cambahkan idea kita begini. Okey. Senang saja anak-anak pelajar. Biasanya soalan pengajian am ini berkisar kepada apa yang kita biasa lihat, dengar, baca, tonton di media dan sebagainya. Ya, baik, aktiviti manusia yang tidak terkawal. Bila manusia tidak terkawal, maka kita lihat apa yang paling ketara sekali? Pembakaran terbuka. Ya, kedua, pembalakan. Kalau kita ambil dua isi ini pun sudah cukup anak-anak pelajar. Ya, tapi cikgu tambahkan lagi, pembuangan sampah atau sisa domestik, pembuangan sisa perindustrian. Sekiranya anak pelajar lihat soalan ini berkaitan dengan mata pelajaran apa? Berkaitan dengan mata pelajaran geografi. Ya? Dan apakah kesan sekiranya aktiviti manusia secara tidak terkawal? Maka pemusnahan flora dan fauna. Berlakunya pemanasan global, pergerakan tanah dan juga kekurangan sumber air bersih. Kalau kita ambil di sini dua idea tadi, pembakaran terbuka dan juga pembalakan, maka ambil untuk kesan 3, iaitu pemusnahan habitat flora dan fauna, pemanasan global dan juga kekurangan sumber air bersih. Sekiranya kita ambil di sini pembuangan sisa perindustrian, pembakaran terbuka, pembalakan, maka ambil di sini pemusnahan habitat flora dan fauna dan juga pemanasan global. Itu yang cikgu nak terangkan tentang kombinasi 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Anak-anak pelajar boleh ikut? Dan lepas ini boleh gunakan teknik persoalan kenapa, mengapa, bagaimana, apa kesannya dan seterusnya. Berilah contoh. Kalau contoh pembakaran terbuka, anak-anak pelajar boleh ambil selepas musim menuai, ya, ataupun berlakunya pembakaran secara terbuka di kawasan-kawasan tertentu. Kalau pembalakan, berilah contoh pembalakan yang jelas, ya, pembalakan yang berleluasa sehingga mengorbankan alam sekitar. Kalau pemanasan global, kita lihat pada ini suhu dunia semakin meningkat. Pemusnahan habitat flora dan fauna, ya. Anak-anak pelajar, kita lihat hari ini harimau, gajah sudah keluar, ya, ke kawasan pertempatan masyarakat di negara kita kerana habitatnya sudah dimusnahkan oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal. Boleh? Dapat? InsyaAllah Cikgu Hassan boleh. Dan cikgu teruskan dengan soalan perbincangan yang seterusnya untuk melihat kombinasi jawapan, iaitu 1 tambah 4. Ya? Contoh soalan. Penguatkuasaan undang-undang bukan merupakan satu-satunya langkah untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. Bincangkan. Anak-anak pelajar harus faham isu alam sekitar, ekologi. Kehendak soalan, penguatkuasaan undang-undang bukan merupakan satu-satunya langkah. Berarti ada lagi langkah lain yang boleh kita memelihara alam sekitar. Boleh dapat? Maka di sini kombinasi jawapannya ialah 1 tambah 4, yang mana anak pelajar harus menghuraikan terlebih dahulu idea penguatkuasaan undang-undang selepas perenggan pendahuluan. Ya, selepas perenggan pendahuluan. Ataupun letak di mana-mana perenggan, tapi sebaik-baiknya selepas perenggan pendahuluan. Terus penguatkuasaan undang-undang, ya, merupakan salah satu
ya, cara untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. Cikgu tak ada berniat untuk membincangkan isi-isi yang seterusnya. Anak-anak pelajar boleh bincangkan dengan rakan-rakan ataupun guru di sekolah. Cuma cikgu nak jelaskan di sini, soalan berbentuk begini, kombinasinya ialah 1 tambah 4. Ya? Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Anak-anak pelajar, apa beza soalan tadi dengan soalan ini? Takut calon keliru antara soalan 1 tambah 4 dengan 5 tambah 0. Ya, kita lihat soalan ini. Sistem pendidikan menjadi landasan yang paling berkesan untuk memperkukuh perpaduan antara kaum di negara ini. Huraikan. Anak-anak pelajar, ya, soalan ini, sistem pendidikan menjadi landasan. Maka kita harus ambil 5 tambah 0. Apa yang terdapat dalam sistem pendidikan itu yang boleh memperkukuhkan perpaduan antara kaum di negara ini? Tidak ada perkataan. Sistem pendidikan, kalau begini soalannya, sistem pendidikan merupakan salah satu. Ya, baru itu 1 tambah 4. Begitu juga dengan soalan ini, ya, nak pelajar. Nanti cikgu kupas dengan lebih panjang lagi, ya, pada masa-masa yang akan datang jika kita ada ruang dan kesempatan lagi, ya. Aktiviti sukan dapat menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Huraikan. Di sini aktiviti sukan. Tidak terdapat soalan di sini. Aktiviti sukan merupakan salah satu ataupun aktiviti sukan bukan satu-satunya. Bermaksud di sini soalan ini 5 tambah 0, bagaimana apa yang terkandung dalam aktiviti sukan itu dapat menyuburkan semangat perpaduan. Seperti semangat setia kawan, kita boleh mengumpul penonton daripada pelbagai kaum. Ya, sebagai contoh, Lee Chong Wei, ya, bertanding dalam pertandingan badminton. Seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan, sama ada di stadium ataupun di kaca televisyen. Ya, baik anak pelajar, dan kita sampai ke penghujung perbincangan kita, teknik menjawab esei pengajian am semester 2 9002. Ya, cikgu tinggalkan persoalan, ya, kepada anak-anak pelajar untuk dibincangkan bersama-sama dengan cikgu, guru-guru ataupun rakan-rakan dalam grup WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan sebagainya. Kita gunakan kesempatan PKP ini, maka cikgu tinggalkan soalan perbincangan di sini, ya, anak-anak pelajar, sesuai dengan isu semasa kita, iaitu penularan penyakit berjangkit telah mendatangkan pelbagai impak kepada masyarakat dan negara yang memerlukan langkah segera bagi mengatasinya. Bincangkan. Ya, anak-anak pelajar boleh tentukan isu, kehendak soalan dan kombinasi jawapan bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga bersama-sama dengan guru anda. InsyaAllah anda ada kesempatan lagi untuk kita bersama-sama dalam membincangkan perkongsian ilmu ini. Ya, cikgu akan teruskan dengan perbincangan yang seterusnya kerana pengajian am semester 2 ini terdapat bahagian A, bahagian B. Hari ini cikgu bincangkan bahagian C, iaitu teknik menulis esei semester 2. Semoga perkongsian yang sedikit ini anak-anak dapat manfaat yang banyak. Ya, gunalah ilmu kerana ilmu yang digunakan, yang dicambahkan akan terus subur sepanjang hayat kita. Anda terdapat sebarang kesilapan atau kekilafan pada kesempatan ini, cikgu ingin mohon maaf dan cikgu doakan anak-anak pelajar sentiasa sihat. Ingat satu pesanan, ya, belajar di usia muda bagaikan mengukir di atas batu, tetapi belajar di usia tua seperti cikgu ni bagai mengukir di atas air. Sebelum cikgu mengakhiri sesi kuliah pada hari ini untuk pengajian am semester 2, sedikit cikgu berikan tumpuan kepada kita. Sama-samalah kita berdoa agar negara kita terus bebas dari bencana. Stay at home, duduk di rumah, hapuskan COVID-19. Terima kasih diucapkan kepada barisan hadapan, khususnya doktor, nurse, angkatan tentera, polis kerana berkhidmat untuk kita bersama-sama
#perlis mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.